Hai, Assalamualaikum. YM kembali lagi. Selepas buat live tadi di Bendang, so apa lagi aktiviti YM hari ni? Aktiviti YM hari ni adalah untuk hantar mertua. Untuk hantar mertua buat dialisis pula. Aktiviti hari ni adalah itulah buat mertua. Hantar mertua pula pergi buat hantar buah dialisis. Lepas dah hantar ni kita tinggalkanlah dia. Okay, so sekejap ya. Sekejap. Hari ni ni hantar mertua sekejap pergi buat dialisis. Buat dialisis ni, tempat dialisis ni dia apa tu? Kawasan kampung je. So dekat je dengan dekat rumah. Berapa minit lebih? 10 minit. Biasanya memang rutin hantar. Memang bapak mertua ni Pak Masron. Dia dia dah kena dialisis daripada baru berapa bulan kan? Berapa bulan? Mertua ni baru buat dialisis pada tahun lepas. Setting untuk appointment pasang tapak dialisis tu di HUKM masa tu. Terpaksa turun naik KL apa semula sebab bapak mertua duduk di Cangkat Lada. Jadi urusan untuk pasang tapak memang kami bawa pergi ke HUKM lah. Lepas tu alamak bising lah bunyi seat tu. PPUM. Masya Allah, bukan HUKM, silap info. Tolong tarik ni sayang. Okay. So kali ni bawa kes bapak mertua ni, Pak Masron ni pergi ke Cangkat Lada. Kat kampung, dekat je dalam 10 minit. Alhamdulillah, proses pusat dialisis ni begitu dekat dengan rumah. Alhamdulillah. Ya, Ron yang drive. Kasih muka sikit Ron. Sekejap. Kejap bi. Alah, tak nampak lagi. Itu dia YM punya husband punya perangai. Tu dia Ron. Dia boy ni Ron yang drive. Bukan YM drive YM duduk belakang. Hari ni YM jadi datin duduk belakang. Lepas hantar mentua. So ambil masa berapa lama Bi dia dialisis? 4 jam. 4 jam. Sebab dia masuk tadi baru pukul 10.30 11. So habis dalam pukul 3. Lama jugalah. Tapi kita tinggalkan je dia. Dia berehat dekat situ. Lepas tu nanti dalam pas pukul 3 lebih tu kita ambil dia balik lah. Okay, mudah sikit. Kalau tak ada pusat dialisis dekat apa nama klinik Ramdan dekat kampung Klinik Mokhtar di Kampung Gajah. Pekat-pekat 10 minit je. So dia Alhamdulillah lah, sejak kata dia kena buat dialisis je, klinik Mokhtar tu pun buka. Kalau tak sebelum ni kena buat dekat mana? Kena buat kat Teluk Intan. Teluk Intan ambil masa dalam 40 minit juga nak drive kan. Kalau betul-betul kena 40 minit macam tu, memang terpaksa kita upah orang jugalah kot untuk hantar dan ambil. Ya, dia Ron dah kurus dah sebenarnya ni. Husband nama panggil Ron. Orang panggil dia nama Ron. Yang mana kawan-kawan zaman student dekat UiTM je yang akan panggil nama dia Ron. Alamak, goyang lah, sorry korang. Ida, kau tak bagi Ron makan ke? Ni boy cakap tak bagi makan ke? Dia jaga kesihatan. Dia makan. Dia makan yang terlalu makan sihat. Makan sihat. Jadi bila dia makan sihat, so dia agak maintain je lah macam tu. So okay, just nak bagi review kat sini. Ni bukan pantai, ni kat kampung. Ni sungai. Ni laluan jambatan. Jambatan apa tu ni? Jambatan apa ni Bi? Jambatan Kampung Gajah lah. Ni dah dekat dengan. Okay, tunjuk depan sikit ni. Nanti ini ada tempat durian ni. Alah, aku nak tunjuk ni. Ni Kampung Tan Sri Salak. Tempat orang ni tempat durian. Ni Pasar Salak ni orang tempat beli durian. Ni durian. Okay, tu je lah kat situ. Kurus sangat. Nampak kurus gila. Teruk sangat tu kurus. Yang penting kurus tak apa. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Dia sebenarnya kalau yang gemuk-gemuk ni macam YM ni, tak tentu lagi sehat. Okay. So sebenarnya YM nanti rasa nak buat juga untuk buat medical check up. Full medical check up lah. Sebenarnya kena buat setahun sekali juga. Buat full medical check up.
Tengok ada orang rindu dengan Ron ni sebenarnya. YM buat live ni ada orang tengok juga live ni sebab dia rindu dengan Ron. Sebab aku je yang tengok live kau ni sebab rindu kat Ron. It's okay. Siapa-siapa yang tengok live ni pun, siapa yang tengok, Alhamdulillah. Terima kasih siapa yang terjah tengok. Sekarang ni saja YM nak cerita pasal yang dialisis tu lah. Okay, mertua dah buat dialisis baru tahun lepas. So ini tahun yang kedua dia buat. Alhamdulillah bila dah buat dialisis, dia okay, sihat. Cuma bila dah buat dialisis tu, makan tu dulu-dulu terlalu jaga sangat makan juga mertua dulu. Dia terlalu jaga sangat makan sampai nampak dia lemah, dah sampai dia hypo. Dia boleh jadi dia punya gula dia terlalu rendah. Pun bahaya juga kan. And then bila dah dia punya buah pinggang dia dah tahap 5. Buah pinggang punya status tu dah tahap 5. Maknanya agak, yelah sebelum ni kita tahu, macam YM tahu kanser contoh dah tahap 1, tahap 2, 3, 4 kan, macam tu. Tapi bila berkaitan dengan buah pinggang ni, dia boleh pergi ke sampai peringkat 5 sampai ke 7 ke Bi? Tak ada kan? Tak tahu lah kan. Tapi bila doktor kata ni stage yang kelima, mak ai, weh, buah pinggang pun ada sampai stage kelima maknanya kan. Hai, ya boy, nanti aku nak ambil insurans dengan kau. Tunggu ekonomi okey sikit. Sekarang aku kena cover family kat kampung. It's okay, tak apa boy. It's okay. Kalau nak tahu apa-apa, Roger je. Okay. Sekarang ni YM dah patah balik ke rumah nak masak, sesi memasak. So korang pun akan aktiviti memasak juga hari ni kan. So boy, kau pun Alhamdulillah kan, sekarang semakin sihat, semakin kurus sekarang kan, buat exercise. Alhamdulillah YM sekarang ni pun memang azam lah, kali ni betul-betul azam lah. Sebab ada kawan yang dah ada mengalami kanser, dah stage 4, tapi dia survive dan dia memberi nasihat. Adalah dalam grup ARB YM, grup tim dalam grup Momentum, Najib Asado, ada kawan-kawan student ARB namanya. Dia ada salah seorang daripada tim kita orang ni yang terkena yang survivor untuk kanser testis. Okay, so dia bagi saranan lah, dia bagi saranan sangat-sangat kalau boleh makan kena jaga. Tips yang pertama yang YM pernah take note lah, YM ada teringat lah yang sekarang ni. Mungkin nanti kalau kalau salah YM akan perbetulkan balik. First memang kena detox tu maknanya dengan cara kena ambil bahan-bahan makanan yang memudahkan untuk pembuangan. Contohnya kena makan sayur banyak, and then kena kena makan buah banyak untuk dia memudahkan penghadaman lah, untuk senang nak membuang. Itu sebenarnya kalau kita tak nak, dia akan ada jadi masalah yang macam sembelit. Bila ada masalah sembelit itu kena hati-hati. Sebab bila dah ada masalah kat situ, so dia akan mengganggu kita punya sistem penghadaman kita, dan itu yang boleh menyumbang segala penyakit. Okay, so tu detox. Kena minum air banyak apa semua lah. And then kedua, kena berpeluh dengan cara kena senaman lah. Bila dah senaman, berpeluh, which is itulah kita punya sistem perkumuhan kita bagus, kita keluarkan dengan cara macam tu kan. Okay, lepas tu kena senaman lah, kena ada regular senaman. And then yang ketiga, kena senam, detox, senam. Lepas tu kena Allahuakbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yes, jangan ambil benda-benda gula. Jangan ambil benda yang ada dalam tin. Apa ya Allah panggil nama tu Bi? Benda-benda yang dalam tin tu lah jangan ambil. Tapi yang paling membunuh sebenarnya adalah gula batu. Tapi gula pasir. Jangan ambil gula pasir. Sebenarnya gula yang dah ada dalam buah pun dah mencukupi sebenarnya, vitamin tu. Orang silap. Jangan makan buah sebab takut orang yang macam dah kena kecil manis. Orang silap, dia orang faham kalau makan buah adalah benda yang manis. Sebenarnya salah tu. Sebenarnya gula daripada buah tu dia adalah gula yang natural gula yang asli lah. Maksudnya hasil daripada buah tu, gula dia tu. Dan sebab dia ada khasiat lain, dia ada khasiat dia vitamin C, ada khasiat vitamin apa semua kan, which is sebenarnya kena makan buah tu je dibandingkan jangan makan gula langsung lah.
Macam-macam kita ni sebenarnya kena buang, jangan ada gula pasir. So umur macam kita dah 43 kena bersukan. And apa kau recommend untuk insurans? Sebelum ni aku dah ambil tapi aku stop dulu. Aku ambil untuk diorang anak dulu sebab dulu diorang lebih berisiko. Okay, itu orang yang bersukan-bersukan ni okay, yang bersukan ni dia terdedah kepada risiko. Dia tak kisah ada aktiviti bersukan apa. Ada yang suka bersukan macam contoh suka berlumba. YM ada juga klien YM yang suka lumba motor Dia memang dia ada motor besar dan dia siap ada apa tu, baju jaket kulit tu. Dia akan memang bawa motor. Dia memang akan bawa motor besar. Dia akan rutin naik pergi Genting apa ke, naik motor. Dia akan challenge diri dia naik bukit motor tu. Dan dia akan buat challenge. Dia akan buat video. Macam Yu Azwan, boy ni pun samalah, suka buat video, main basikal, main skateboard apa semua kan. Itu risiko yang terlalu tinggi. Sebab bila dalam insurans atau takaful, benda-benda tu kena declare, kena buat declaration. Kita apa aktiviti kita. That's why kita macam takaful agent ni atau advisor ni, dia memang kena berjumpa dengan orang untuk kita nak tengok keadaan fizikal dia, adakah dia nampak sihat, adakah kita tak nak bila tak berjumpa tu kita tak tahu dia ni rupa datang kat kita, rupanya kaki tempang, rupanya dah kaki dah terdecut-decut, dah ada macam celah-celahnya sana sini kan. Kita kena berjumpa face to face. Adakah mata dia kita nampak, mata dia nampak kita atau tak, adakah mata tak ada sebelah ke, contohlah macam tu. Jadi memang kena berjumpa. So benda-benda macam tu kita kena buat declaration, apa aktiviti dia buat, apa dia punya rutin seharian dia buat dari segi pekerjaan pula, on-site ke, driver lori ke, ataupun dia adalah runner ke, dia adalah food runner, macam food runner ke apa kan, taxi ke, macam tu lah. Ada risiko-risiko dia memang terlalu banyak. That's why kena declaration. So pasal that's why orang kata orang insurans ni nak ambil orang yang sihat je. Insurans ni semua nak bagi ambil orang yang selamat je. Yelah, sebab kita adalah penanggung risiko. Kita mestilah kita nak menanggung orang yang sihat dulu. Dah sakit, macam mana kita nak tanggung dia punya risiko tu. To be fair lah, bagi orang-orang lain yang sihat, dia menyumbang kepada takaful, dia mesti menyumbang. Dia orang yang sihat. Takkanlah orang yang tak sihat pun nak menyumbang. Jadi macam tu tak begitu adil bagi orang yang sihat ni. Tapi kita ada jugalah polisi-polisi yang tak sihat pun boleh ambil polisi. Itu pun ada tempo dia, ada kempen dia. Sekarang ni masih ada kempen lagi. Siapa yang dah sakit, even sakit jantung, even kecemanan, even gemuk, dah pernah apply takaful tak lepas sebabkan gemuk pun boleh apply. Setakat ni lah dalam grade saya tengah offer lagi. Okay, so tu buat insurans lah. Siapa-siapa nak PM YM boleh PM. Okay, yang pasal buah ni, kalau nak tahu banyak glukos, buat yang berwarna kuning, tak silap aku. Wallahualam. Sekarang ni kalau ikutkan Dr. Nordin Darus, memang sekarang ni dah banyak rujuk. OIM dah banyak dengar daripada Dr. Nordin Darus ni. Dia akan menyarankan mengambil buah sarapan pagi. Kena ambil buah sarapan pagi sebanyak ikut berat badan kita. Contoh berat kita 70 kilo dan kita kena kali ganda, 10 kali ganda daripada berat kita. So maknanya kalau lah 70 gram berat kita, 70 kilo berat kita kali 10, maknanya 700 gram buah kita kena ambil. Ini sebab YM cerita ni sharing je untuk korang. So kalau rasa korang bagus untuk nak dengar ni, ini sebab YM dengar daripada Dr. Nordin Darus. Sebab dengar daripada sendiri, daripada kelas dia berkenaan dengan kesihatan orang yang dah kena dialisis lah apa. Tapi YM bukanlah kena dialisis, tapi kita nak dengar sharing dia kan, daripada doktor ni. Sebab dia nak elakkan supaya kita jangan ambil ubat sebenarnya. Tak nak ambil ubat supaya kita tak nak daripada orang yang makan ubat tu akan memberi kesan kepada organ-organ yang lain. That's why kita kata, kenapa doktor KKM dah contoh, kenapa doktor yang klinik kesihatan, kenapa bagi kita ubat sedangkan nak bagi kita baik, tapi endingnya kenapa pula memberi kesan kepada organ kita? That's why ada konspirasi kat situ. Nanti korang Google lah, korang buat research lah sikit. At least bukan untuk diri, bukan sekurang-kurangnya untuk knowledge korang. In future kita tak tahu keadaan kita macam mana, keadaan diri kita macam mana kan. So mungkin kita yang rasa muda ni, kita rasa kita tak ada apa-apa. Tapi bila kita dah buat research, kita cari ilmu, kita gali, rupanya bila kita gali, ya Allah, banyak benda yang kita tak tahu. Dan bila kita dah tahu tu lagi, kita nak ambil tahu lagi. So bila YM dah dengar sendiri daripada Dr. Nordin Darus mengatakan yang sesiapa yang dah mengambil gula, masalah bila ada sesiapa yang dah mengalami kencing manis, darah tinggi, sebenarnya kalau boleh jangan makan ubat. Sebenar-benarnya YM berani bercakap ni sebab YM dah dengar fakta daripada Dr. Nordin Darus. Bukan YM yang cakap-cakap kosong. Sebab benda ni pun YM dah
gali-gali dengan suami, cari info sebab kita dah berusia. Jadi kita memang kena ambil tahu. Kena ambil tahu sebab kita dalam family members yang dah ada kena kan. Macam contoh arwah nenek, arwah bapa YM pun kanser tulang, arwah kakak YM pun breast cancer, dan sekarang ni kakak YM sendiri yang seorang ni tengah survive untuk sakit kanser, breast cancer, dan bapa mertua pula dah sampai kena tahap buat dialisis. So kita orang dari family members yang dah ada pengalaman dalam family members, so that's why kita orang ni sedang mencari-cari, menggali-gali macam mana kita nak buat, macam mana kita nak untuk nak elakkan generasi kita ni meneruskan generasi yang tak sihat. So kita orang dah gali-gali. So kita berjumpa dengan Dr. Nordin Darus ni. Memang bagus gila Dr. Nordin ni. Alhamdulillah YM dah terjumpa doktor yang kita dah confident, Dr. Darus. Dan selepas kita dengar daripada Dr. Nordin Darus tu, kita research lagi. Banyak doktor-doktor lain yang juga dia punya point dia sama je. Jangan sebenarnya makan ubat apabila dah terkena dialisis, darah tinggi, kecing manis, darah tinggi. Jangan makanan, jaga pemakanan. Itu lah my husband cakap, jaga pemakanan sebenarnya. So sekarang ni kita orang YM sedang nak cuba sebenarnya. Husband memang dah buat. So sebenarnya YM patut menjadikan dia sebagai idola YM lah sebenarnya. Follow dia cara makan kan. Sebenarnya jangan ada gula dalam rumah. Sebenarnya jangan ada gula dalam rumah. Tapi YM ada jugalah beli juga gula sebab kadang-kadang bila tetamu datang kan, kita takut kalau tetamu datang kita nak hidang apa, takkan nak hidang air kosong, faham kan? Siapa bagi orang perempuan, orang yang tetamu datang rumah, takkan kita nak bagi air kosong. Sorry, saya tak ada gula, saya bagi air kosong je. So macam mana kan? Tapi takkanlah kita tak nak bagi kesihatan yang baik pula orang tetamu kita. Jadi macam mana tu? Kita dalam keadaan serba salah. So tak apa, YM pun ada juga gula, standby juga gula sebab anak-anak kat rumah memang tak jaranglah minum air yang nak bergula kalau makan nasi. Ada orang nak makan nasi mesti nak ada kena air sirap, nak kena ada teh, kena ada air manis kan. Tapi YM alhamdulillah setakat ni budak-budak ni kalau makan nasi dia mesti akan minta air kosong. Cu aja air kowe kan. Dah memang senang je. Kalau air kowe tu letak je kat tepi meja makan tu, tekan je. Memang settle dah. Nak minum dah tak payah nak bancuh-bancuh air. Itulah. So husband pun cakap sebenarnya yang penting dia, key dia adalah jaga pemakanan je sebenarnya, dan jangan ada gula kat dalam rumah. Aduh, Allah, ambil kau. Tolong. YM pun dah sampai. Okay, sekarang YM nak share lagi. Sebenarnya baru sampai rumah. Alhamdulillah. Sekarang YM berada di kampung. Husband cakap lah dia baru lepas hantar bapak mertua buat dialisis. So lepas ni dalam pukul 5, 4 pun. Dalam pukul 4 macam tu kot. Nanti YM akan ambil pula bapak mertua daripada dialisis. Sebab dialisis sampai dalam masa 3 jam macam tu lah. So Alhamdulillah tempat dialisis, pusat dialisis tu cuma hanya dalam 10 minit je daripada rumah. Kalau jauh memang kita orang terpaksa upah orang untuk hantar mertua untuk pergi dan balik pusat dialisis. Okay. So ibu tak nak duduk kat buai. Okay, apa tadi cerita pasal pemakanan? Okay, yang paling penting sebenarnya jaga pemakanan, jangan ada gula kat rumah. Okay, YM ni sharing ni sebab YM dengar sendiri daripada Dr. Nordin Darus, dan YM juga mencari fakta-faktanya yang betul tau. Sebenarnya YM harap bila YM bercakap ni jangan ada yang condemn. Bukanlah condemn, maksudnya mungkin ada yang tak bersetuju dengan YM apa yang YM sampaikan ni, sebab YM ni berdasarkan apa yang YM tahu daripada sharing daripada Dr. Nordin Darus, dan dia amat famous dah sekarang ni. Dia selalu buat FB live, dan juga daripada doktor-doktor lain, dan juga doktor-doktor yang bagi ceramah yang dekat mana? Dekat masjid. Dia pun menyampaikan, dia kata jangan makan ubat sebenarnya. Just jaga pemakanan. Okey, cara yang sekarang ni rutin daripada my husband dia buat Ron, dia buat apa tahu? Dia buat dengan cara dia makan sarapan pagi memang hanya makan buah. Dia dah amalkan ni, dan alhamdulillah dia okey, dia tak lapar pun tengah hari. Ini YM bercakap melalui pengalaman my husband lah, sebab kita hidup dengan dia, kita sebantal dengan dia. So kita cerita, YM ni je yang tak buat lagi, belum lagi. Ya Allah, orang kata dia kata cuba jaga makan tu, yang makan buah. Tapi bila makan buah tu kan, ya Allah, serupa macam Tarzan weh.
Cuma tak makan atas pokok je. Kalau dia makan atas pokok, memang macam Tarzan. So sekarang ni husband kan kat rumah, orang dah panggil dia Tarzan dah. Bila nak sarapan tu, tu dia Tarzan nak makan. Okay, kalau ambil gula yang macam brown sugar, Kak Aminah, dia janji gula je. Jangan ambil. Janji gula. Apa segala jenis gula? Sebenarnya jangan. YM sekarang kan, ya Allah, memang sebenarnya gula pasir tu, dia adalah membunuh sebenarnya. Dia adalah pembunuh. Dan kenapa kita nak racunkan diri kita, kesihatan kita, kenapa kita nak racunkan? Jaga makan 80%, bersukan 20%. Yes, correct. Yes, Kak Aminah memang Ani kutuk sekarang. Okay, YM nak cerita je lah. Apa rutin dia untuk dia jaga pemakanan. Okay, YM akan bercerita ni ikut based on rutin. So senang korang mungkin nak take note. Mungkin benda tu senang. Nanti kau nak gali lagi susah. So YM sekarang ni memudahkan korang apa dia yang paling senang, menu-menu yang senang. Menu dia senang gila. Yang mana ini ceritanya bagi orang yang dah ada darah tinggi atau dialisis, bukan dialisis, darah tinggi atau kecil manis, ini bagi orang yang dah kena. Bagi orang yang tak kena lagi ni, kita jangan switch on the button. Yang belum kena ni, kita jangan switch on the button. Bila kita switch on the button, habis. So sekarang ni YM buat sharing dulu bagi orang yang dah ter-switch on the button, dan bagaimana pula untuk kontrol jangan makan ubat. So, dengan cara yang pertama adalah bagi orang yang dah terkena darah tinggi, kencing manis, itulah dia dua benda tu yang paling menakutkan. Dia related. First kali, jangan makan ubat. Yang kedua, banyakkan makan buah. Sarapan makan buah. Makan buah, nak tahu berapa banyak makan buah adalah daripada berat badan kita ni, contoh berat kita adalah 70 kilo. Contoh berat kita 70 kilo, didarabkan dengan 10 kali ganda berat kita. Jadinya angka dia adalah 700. So bermakna berat buah yang kita makan tu adalah total berat 700 gram buah. Itu kita nak tahu. So sampaikan hari tu kita orang nak beli penimbang tu, penimbang yang macam buat kek ni. Tapi kita orang tak jumpa, lalas buat timbang macam ni. Aduh, senang cerita kalau kita beli kat kedai, kita beli kat tepi jalan kan, contoh. Okey, kita beli kat tepi jalan. Okey, bang berapa kilo? Contohlah buah mangga 1 kilo. Agak-agak lah bila dah kopek tu 2 biji dah dapat kot 1 kilo. Makanlah buah mangga tu. Tapi lagi best, lagi cantik kalau korang potong buah, banyakkan colour. My husband dia suka buah apa tu yang banyak colour tu. Allah, bukan banyak colour. Buah naga tu kan colour dia kita variasikan colour, barulah you all nampak berselera. YM pun dah join, tapi sebenarnya nak join tu memang rasa macam bolehkah aku makan buah ni ngap, bolehkah aku makan buah ni, tapi mindset tu kena jaga. First of all, mindset kena jaga. Mindset kalau you all tak jaga, macam YM sekarang ni lah, kita sama-sama. Apa yang YM share ni adalah YM menasihatkan diri YM juga. Kita menasihati. Okay, so sebenarnya sebelum makan buah, tips yang pertama, sebelum makan buah, korang kena ambil garam. Kalau boleh garam bukit, korang celup sikit. Bukan celup lah, cuitkan sikit. Lepas tu letak kat lidah, kemam. Lepas tu minum air sebanyak 500 ml. Itu sarapan ini cerita sarapan. 500 ml air berserta dengan garam bukit lagi bagus. Dan kalau boleh carilah yang garam Himalaya tu. Okey, korang ambil, korang culit dan korang letak kat lidah dan minum. Lepas tu minum air 500 ml. Kalau korang tak cukup minum air 500 ml, nanti korang haus. Okey, ni pun YM dah haus ni. Korang akan rasa haus. YM dah cuba buat 2 kali celet. 2 kali celet air garam tu. Berapa banyak mana tu korang nasib-nasib lah. Tapi korang basahkan sikit ujung jari tu, korang tekan dekat garam bukit tu. Lepas tu korang celet kat lidah. Lepas tu minum air sikit, lepas tu buat lagi. Celet, minum, letak kat lidah. Okey, minum. Minum air kena 500 ml. Kalau tak, nanti korang haus. Itu pagi Selepas dah buat garam tu, makan buah. Buah kena berat kena 10 kali ganda daripada berat badan kita. Kalau berat badan kita 70 kilo, kali dengan 10, maknanya 700 gram kita kena makan buah. Variasikan buah. Buah mangga ke, buah naga ke, buah apa namanya, banana, buah pisang. Tak kisah. Janji korang dapat
10 kali ganda daripada berat korang tu. Bukannya 700 kilogram Bacaan dia 700 gram buah punya berat. Okay, bila dah makan tu, korang sebenarnya dah rasa kenyang. Korang makan sambil enjoy the food. Makan sambil sembang, makan. Jadi actually kan, kalau my husband dia makan, dia rasa sebenarnya dengan 700 gram tu, dia sebenarnya makan, dia banyak makan. YM tak tengok aja, YM tengok macam kenyang, macam tak minat. Dia tak minat. Ni orang yang hati biawak dia banyak sangat ni, dia tak minat. Bila biawak banyak sangat kat kepala ni, dia macam malah lah, nantilah aku buat lah. Macam tu. So sekarang ni tapi YM sharing apa daripada hasil daripada my husband. Okay, berat pula handbag ni. Okay. So lepas tu, lepas dah potong-potong buah, dah makan buah, okay, tengah hari bila nak lunch, apa menu dia tahu? Ini bagi orang yang dah ada kena diabetik, dah ada kencing manis, bacaan tak cantik, dan dah ada kena, dan yang dah ada darah tinggi. Okay, bila tengah hari you all ambil lunch, makan sayur banyak, dan elakkan jangan makan ikan. Ini orang yang dah kena Ini orang yang masih, yang kita rasa tak ada apa-apa ni, it's okay, you all makan lah. Tapi YM akan bagi tahu tips apa yang cara orang yang masih sihat ni. Kita nak pastikan jangan the switch on the button. Kita jangan switch on the button. Ini cerita orang yang dah switch on the button, orang yang dah sakit. So jangan makan ubat, makan sarapan buah. Yang kedua, makan tengah hari, menunya adalah makan sayur banyak. Kedua, elakkan makan ikan, makan ayam, makan daging, makan ikan bilis, makan seafood, semua jenis benda yang hidup. Jangan makan. See? Sebenarnya bagi orang yang dah switch on the button, tapi jangan makan ubat dan jangan makan benda-benda yang hidup. Ada orang kata, doktor, bukan YM kan doktor. Doktor, kata janji jangan ada mata, jangan ada tangan, jangan ada kaki, jangan makan kan. So kalau yang kerang, dia tak ada mata, tak ada kaki, tak ada tangan, boleh makan ke? Ayo makcik. Sebarang jenis benda hidup. Yelah, doktor tu pun tak explain benda yang bernyawa lah sebenarnya. Dia cerita kata binatang ataupun haiwan yang ada mata, tangan, kaki dia tak boleh makan. Lala bila dia tanya, betul lah makcik tu tanya. Habis kalau macam kerang tu, dia tak ada tangan, tak ada kaki, boleh ke makan? Dia assume macam tu, kekerangan, kekapis ke apa kan? Tak boleh sebenarnya, janji benda hidup. Okay. Alhamdulillah, you Azwan, terima kasih sharing saja. YM nak share ni sebab benda yang family YM dah buat, dah alami, bukan YM sembang kosong. Okey. Astagfirullah, anak aku. Tengok. Sharing sikit. Tengok anak Dan. Ni dia, kita orang kat kampung main buai. Okey, dan share. Okey. Itu makan tengah hari. So sekarang macam mana nak jadikan menu kita nampak menarik? My husband dia buat apa tahu? Beras sebenarnya bukan kata semestinya nak makan beras perang. Tak payahlah tak payah nak beras perang lah. Ya Allah, tak lalu tekak kot. YM pun kita fikir, ya Allah, dah kena kencing manis, nak kena makan beras perang ke? Allah, kesiannya hidup kan, still nak kena beras perang bagai. Tak payah, pakai beras biasa pun boleh. Tapi cuma kalau nak lagi best, lagi bagus, pakailah yang macam basmati ke. Okay, tak apa. Yes, mungkin nak cuba baby lama sikit. Siapa yang boleh bertahan, siapa yang rasa nak share. Kalau dia rasa ilmu ni lebih bermanfaat untuk you all, share lah. Mungkin bukan untuk diri you all, tapi untuk orang yang di luar sana, untuk orang yang korang kenal. So, bila disampaikan, bila dipanjang-panjangkan, alhamdulillah, korang pun dapat pahala YM dapat pahala, alhamdulillah, dipanjangkan, dan korang pula lagi dapat pahala. Apa salahnya tekan button share? Bukannya susah sangat pun. Bila you just click, tekan button share, Allahu Akbar, dah korang rezeki Allah bagi kat korang tahu. Amanah YM ni disampaikan, dipanjangkan, dan amanah daripada ND Nordin Darus, Dr. Nordin Darus, Dr. Nordin Darus. Okey, ini bukan YM cakap-cakap kosong. Ini YM share daripada apa yang Dr. Nordin Darus bagi tahu, dan YM punya family amalkan. Disebabkan kami daripada family yang dah terkena, yang dah switch on the button. Terkena switch on the button, yang dah sakit.
Okay, so yang YM nak share ni bagi orang yang dah terkena, yang dah ter-switch on. Siapa yang belum yang ter-switch on lagi, jangan, kalau boleh jangan switch on the button. Itu nanti sharing akan datang lah. Kalau ni, ataupun kalau sempat nanti YM share lagi. Kalau korang bagi YM semangat, bagi share, bagi at least mungkin bagi emoji apa-apa ke, like ke, wow. YM suka emoji wow. At least bila you all bagi emoji, YM lagi semangat untuk nak YM bagi semangat untuk YM lah. Bagi like ke emoji apa-apa kan. Sebab YM nak tengok. Setakat ni Alhamdulillah dah ada rampak banyak mata tu. Alhamdulillah bagi yang sharing Alhamdulillah. Okay. So tadi YM dah share. Mungkin sesiapa yang tak sempat ni tadi, mungkin nanti korang boleh tengok balik apa yang YM dah beritahu tadi. YM akan save live ni. Okay, terima kasih share. Terima kasih. Okay. Alright. Okay, macam mana tadi kalau kata nasi sebenarnya boleh makan untuk tengah hari. Nasi boleh makan. Dan makan sayur-sayuran. Whatever sayur. Kubis tu, dia sebenarnya kan salad. You all buat potong-potong salad tu. Belilah salad yang bukan salad yang pahit tu tau. Dia bukannya salad yang macam buat nasi ayam tu. Tak sedap. Beli salad yang kubis bulat yang satu lagi apa tu tak tahulah. Salad tu yang jenis dia kita makan tu dia tak adalah tawar, jadi janji tak pahit. Okey, salad tu you potong-potong. Lepas tu belilah pula salad yang jenis yang kobis, yang jenis kobis purple. Kobis purple tu untuk macam nak menarik kita punya colour tau, colour salad tu. So potong. Lepas tu timun, at least makan timun Jepun. Timun Jepun dia tak berair. Kalau timun yang biasa tu dia berair. Lepas tu kalau korang potong, korang buang kalau potong yang timun yang biasa tu korang potong, tinggalkan biji dia tu kan. Tinggalkan biji tu. Jadi serugi. Kenapa kita mesti nak buang? Beli berkilo-kilo contoh, tapi lala buanglah isi dalam dia kan. So betternya timun Jepun. Bila timun Jepun dia kering, jadi dia sedap timun Jepun. Cuma dia mahal sikit lah. So you potong ikutlah baris macam mana cara korang nak potong, bulat ke, menegak ke kan. So variasikan dengan timun. Lepas tu korang cuba pula letak sesame oil pun boleh. Paling bagus sekali olive oil lah. Korang tabur sikit. Buat seasonkan dia dengan olive oil. Ataupun kalau tak nak olive oil pun tak apa. Kalau tak, sebab olive oil pun mahal kan. Tak payah letak olive oil pun tak apa. Korang mungkin slicekan dengan bawang Holland. You all potong buah tu, Holland tu, you all potong hiris-hiris halus-halus. Tapi tengok korang lah. Macam YM suka hiris halus. Sebab bila hiris halus, kita tak terasa pedas bawang tu. Kita rasa macam pedas bawang kan. So you all just hiris halus. Sekurang-kurangnya dia ada rasa bau bawang tu sikit. Macam kita buat rencah dia tu. Nasi ambil 1/3 cukup dah untuk banyakkan sayur dan lauk tanpa minyak. Okay, yes, betul. Cumanya ada yang konsep suku-suku separuh tu, ada protein, ada karbo, ada ni kan. Sebenarnya kalau ikutkan Dr. Nordin Darus, dan ada juga beberapa panel doktor yang lain pun, sebenarnya suku-suku separuh tu konsep dia sebenarnya ada salah sikit je. Tak apa, itu nanti YM akan kupaskan balik lah. Tapi sekarang ni YM nak beritahu yang pasal menu untuk orang yang dah terkena switch on, yang dah ter-switch on the button tu. Okay, so makan tengah hari, makan salad tu tadi. Dan kalau korang nasi boleh makan salad tu, macam kita rasa kesiannya makan nasi, makan salad, itu je ke sayurnya. Boleh kalau korang nak buat rebusan sawi, buatlah rebus air sikit. Tapi jangan letak ikan bilis. Letak bawang merah, letak bawang putih, rebuskan air sikit, letaklah garam bukit. Jangan sampai kata tak bagi langsung perasa. Sebab garam bukit tu boleh ambil kompleks karbo. Yes, betul. Ini nak cerita yang pasal orang yang masih sihat tak switch on the button. Menu dia lain sikit. Kalau ini cerita hari ni, pagi ni, tengah hari ni YM nak cerita yang dah terkena, yang dah ter-switch on the button. Okay, so siapa lagi yang nak komen, ada komen sekejap YM dah terblur sekejap. Okay, bila dah menunya nasi, lepas tu dengan kobis. Lepas tu kalau korang suka tempe tu, buatlah tempe goreng. Tempe goreng, tahu goreng pun boleh buat. Buatlah, at least tempe tu boleh makan. Jadikan dia bahan yang orang kata bahan yang buat ada rasa lah. So tak adalah nasi korang kosong. Macam tu. So okay, lepas tu bila kita rasa lapar, tengah hari bawa ke petang tu, bila korang rasa lapar, korang cuba pula makan ke kacang. Tapi elakkan, okay, nak tahu tak point dia elakkan apa ni? Cubalah say komen
Say komen. Komen lah apa-apa. Next YM. Tolong YM. Next. Apa dia YM? Sebab YM hanya bercakap dengan siapa je ni kan. Okay, terima kasih Kak Amina, Yu Azwan. Say komen lah sikit. Nak tak YM sharing ni? Apa lagi next yang jangan makan? YM nak tengok nampak ada mata banyak ni. Tapi tak ada komen pun. So nak YM teruskan ke? Kalau tak nak YM teruskan, YM stop sampai sini je. Komen lah. Nah, YM nak tahu juga YM apa yang next tu. Cubalah komen. Cubalah komen, ada lagi nak tahu apa yang kena pantang jangan apa. Nextnya sebenarnya jangan makan ke kacang okey. Kena makan ke kacang tapi elakkan kacang tanah. Ini kacang kuda. Sekarang ni yes, tempe tu saya makan setahun lepas, makan kenyang. Memang yes, tempe tu ya Allah alhamdulillah, tempe dengan tahu tempe dengan tahu. Tempe dengan tahu pun sebenarnya membantulah. Nasib baik tempe dengan tahu tu membantu untuk menambahkan menu. Betul tak? Okay, so sekarang ni untuk yang dalam masa, yes, kacang tanah kita elakkan. Contohlah, daripada tengah hari nak bawa ke petang, kita takut lapar. So, apa kudapan yang kita nak makan? Makanlah ke kacang. Contoh gajus. Gajus, badam, apa-apa jenis kacang kecuali jangan makan kacang tanah. Kacang tanah dielakkan. So itu cara kudapan kita untuk yang nak menghalang kita rasa lapar selepas makan tengah hari. Bayangkan daripada pagi dah makan buah. Tengah hari makan nasi dengan sayur salad je. Kita rasa tak puas makan. Lepas tu bila nak petang tu kita rasa macam takut lapar, kita belilah kudap-kudap. So my husband beli kacang tanah, beli kacang kuda. Okay, tak pernah beli sebelum ni. Beli kacang kuda. Pasal high cholesterol pun ada lagi YM nak bagi info. High cholesterol ni kena bagi info lain high cholesterol I tak sure, tapi kacang tanah tu sebab apa tu mungkin betul lah kalau Yu Azwan kata pasal high cholesterol. Tapi sebenarnya kolesterol tu pun bagus. Tapi kolesterol tu sebenarnya bagus. Dia bukan mengundang sakit jantung pun. Tak apalah, itu nak cerita pasal sakit jantung dah lain tau. Itu sebenarnya YM ada banyak nak share tau pasal benda tu. Sekarang ni cuma YM nak beritahu cerita pasal menu makanan untuk orang yang dah switch on the button. So macam ni YM ulang balik lah, takut korang confuse Sorry siapa yang dah dengar, YM ulang balik ni. Pagi makan hanyalah buah berserta dengan air dan juga dengan garam bukit. Okey. Cara yang pertama adalah cuit garam bukit. Jenama apa-apa pun Himalaya lah better. Cuitkan garam bukit, letak di lidah 2 kali. Minum air sebanyak 500 ml dalam waktu pagi tu. Lepas tu ambil buah-buahan seberat 10 kali ganda nilai angka tu daripada berat badan kita. Contoh kalau berat kita 70 gram, so kita kena ambil berat, kalau berat kita 70 kilogram, kita kalikan 10, bermakna berat buah kita ambil tu adalah sebanyak 700 gram buah. Ambillah buah-buah yang bercolourful. Lepas tu stop makan sampai ke tengah hari, waktu lunch time tu pukul 1 tu korang makan nasi. Tak kisah nasi apa pun. Sebenarnya tak kisah, tak semestinya nak kena makan beras perang. Okey, makan nasi macam biasa, beras biasa pun boleh, tapi lagi bagusnya kalau dapat makan beras Faiza tu yang basmati tu. Okey, lepas tu makan dengan salad yang dipotong halus berserta dengan berserta apa-apalah perencah, tapi elakkan makan benda yang ada binatang ataupun benda hidup. Contoh ikan ayam, daging lembu, daging kambing apa semua tu elakkan, dan segala jenis benda-benda hidup, contoh benda-benda laut pun elakkan. Okey, lepas tu bila nak ke petang, nak sampaikan ke petang, nak elakkan kita lapar, so makanlah ke kacang kecuali kacang tanah. Elakkan. Kacang lauk boleh ke? Kacang lauk. Dia janji jangan ada bahan-bahan sampingan lain lah. Perasa-perasa lain. Okey. Selepas tu, bila dah petang, elakkan makan selepas jam 8 malam. Bila dah petang tu, yang best tu, menu petang, yang best tu, boleh idea ni tau. You all mungkin boleh ambil idea.
potato tu, kentang tu korang rebus. Okey, ataupun potong dulu, kupas kulit, potong dadu besar. Lepas tu korang rebus. Bila dah rebuslah sikit dengan garam bukit bagi dia perasa. Ataupun kalau tak nak rebus dengan garam pun is okay. Janji kata kita nak rasa sikit-sikit je. Okey, rebus kentang tu. Lepas dah rebus dalam masa berapa minit, janji lembut je. Lepas tu korang angkat, tapiskan. Lepas tu bila korang masak, kurangkan minyak masak tu. Okey, nak cerita pasal minyak pun ada lagi satu berita. Minyak apa sebenarnya? Minyak sayur, minyak apa tu pun sebenarnya bahaya. Dia lagi bagusnya pakai minyak kelapa. Dan lagi bagus minyak kelapa sawit. Dan sebenarnya kalau boleh cari minyak virgin oil. Minyak kelapa dara. Sebenarnya pakai minyak. Okay, you all tumis dengan sayur. Letaklah letak dengan kubis bunga, letak brokoli, letak tomato, letak dalam tu, dan letaklah herb sikit. Black pepper ke, mix herbs ke, parsley ke, apa-apalah. Jenis-jenis herbs tu korang letak. So letaklah garam sikit. Kalau yang belum letak garam sikit. Ya Allah, sedap weh sebenarnya. Makan pula dengan nasi. Ataupun husband, kadang-kadang lunchtime itu yang dia buat. Dia bawa pergi office, bekalkan. Itu yang kentang tu yang dia buat campuran sayur tu. Mungkin korang boleh tengok apa yang YM share dalam page YM ni. Okey, kalau korang tengok dalam page YM, adalah gambar-gambar yang YM pernah share pasal menu-menu yang breakfast apa, lunch tu apa kan. Mungkin korang boleh tengok kat situ. Okey. So lepas tu bila korang dah makan tu, pukul 8 malam stop, jangan makan. Sebenarnya elakkan makan malam. Itu sebenarnya salah satu benda yang paling bahaya. Dan jangan makan benda-benda macam Maggi tu semua tu, sebenarnya tak boleh. Kenapa kita nak makan benda yang beracun? Macam itulah. Diorang ni istilahkan benda tu adalah beracun. Kenapa mesti kita nak racunkan diri kita? Oh mak kau. Kenapa kita mesti nak racunkan diri kita? Kenapa kita nak switch on the button? So sebenarnya YM ni nak cakap ni menasihati diri sendiri tau. Dan juga menasihati you all. Dan kongsikan apa yang sepatut boleh dan apa yang tak boleh. Okay, so sebenarnya satu lagi. Yang pasal itu dah rutin dia. You all dah take note itu rutin dia, makan dia. Elakkan apa? Take note. Elakkan makan benda yang hidup. Elakkan benda makan ke kacang tanah. Makan ke kacang boleh, jangan makan kacang tanah. Dan kalau boleh, jangan ambil gula. Tu je. Okay. Dan yang lagi satu, sebenarnya bila orang yang dah ada penyakit ni, ataupun kita yang belum ada penyakit ni, sebenarnya kita at least kena ada 20 minit untuk ambil cahaya matahari. Sebenarnya kena ambil cahaya matahari, kena masuk ke dalam kulit kita ni. That's why sepanjang PKP rasa macam ya Allah, kita rasa macam lemahnya sebab kita tak kena cahaya matahari. Ini YM lah yang pernah duduk macam orang berpantang, tak keluar rumah, pergi beli lauk apa semua pun husband sepanjang PKP hari tu kan. So sekarang ni dah boleh keluar balik, alhamdulillah. Tapi kalau boleh ambil suasana cuaca yang matahari yang sihat lah. Tapi Malaysia ni sekarang ni, dunia sekarang, mana mataharinya tak ni sangat kan. Jadi kita ambil lah waktu pagi. So tadi YM daripada Bendang, alhamdulillah YM dah ambil sedikit cahaya matahari sampai ke tengah hari jugalah tadi. Mungkin korang boleh tengok daripada live YM yang sebelum ni. Ada sharing lah juga. Bukan sharing lah, ini pasal aktiviti apa YM buat kat Bendang tadi. Okay, so apa lagi? So nanti next time YM akan share juga, YM akan bagi juga info macam mana korang elakkan apa lagi sebelum switch on the button. Nak elakkan sebelum switch on the button. Kalau switch on the button, nak ke YM cerita sekarang? Wan Rahayu Harun, yes, thank you, terima kasih. Okay, terima kasih, noted. So next time YM akan bagi lagi sharing berkaitan yang sebelum switch on the button. Kalau boleh, apa yang kita nak kena buat dan apa yang kita kena amalkan, apa yang kita kena elakkan. Alright. So dan jangan lupa tolong yang mana belum like page YM, silalah like page YM. YM ni bukanlah pakar kesihatan pun. YM bukan sesiapa orang hebat mana pun, tidak. YM hanya berkongsi daripada apa yang YM dah gali-gali. Kita dah gali ilmu. Bila lagi kita gali ilmu, lagi kita mencari ilmu, rupanya lagi banyak benda yang kita tak tahu. Dan sebenarnya kan isu dia pasal ubat tu kan. Kenapa kita kena elakkan makan ubat sebenarnya? Sebab contoh korang perasan tak sesiapa family korang lah yang mana yang dah terkena darah tinggi ataupun dialisis, korang perasan tak dia orang punya bacaan turun?
Perasan atau tak dia orang punya bacaan turun? Yes, memang bila bacaan darah, bacaan gula turun, that's why yang korang mulalah dia orang akan mula makan macam-macam. Sebab dia orang rasa, tak apa, aku makan ubat. Jangan, sebenarnya salah sebenarnya. Dia tak boleh macam tu. Kenapa? Sebenarnya ubat tu, dia konspirasi dia macam dari segi medikal lah. Tak tahulah betul atau tidak. Sebenarnya konspirasi dari segi bisnes ke apa ke tak tahulah kan. That's why YM pun agak tertanya juga. Kalau benda tu tak bagus, kenapa doktor bagi ubat? Betul tak? Kenapa mesti nak bagi ubat? Sebab ubat tu dia kata, ini daripada doktor yang orang kata, doktor yang berpengalaman tau. Dia orang kaji benda-benda ni. Kenapa orang yang duduk dekat zaman-zaman dahulu, yang duduk di pulau, kenapa terima kasih you Azwan share dengan kawan-kawan nak dengar. Okey, kenapa orang dulu-dulu, orang asli dulu-dulu yang duduk di pulau, ini cerita orang asli dulu-dulu yang duduk di pulau yang bukan Islam lah. Kenapa dia orang duduk di pulau? Hanya makanan dia orang, semua makanan dia adalah lemak daripada ikan paus, lemak daripada lemak daripada ikan ataupun lemak daripada anjing laut yang dia orang makan tu. Dan dia orang makan daripada pulau tu hanya makan buah kelapa sahaja. Okey, kenapa lemak-lemak tu dia orang ni daripada dia orang punya stage dia orang, maksudnya statistik dia orang tu, dia orang tak ada pun tak terkena pun heart attack ataupun rekod mengatakan dia orang mati disebabkan heart attack. Kalau katalah misal kata high kolesterol tu menyebabkan serangan jantung, sebenarnya salah tau. Kolesterol bukannya menyumbang sakit jantung. Kadang-kadang kita salah, high kolesterol, so nak turunkan high kolesterol, so kita kena makan ubat. Sebenarnya salah. So sesiapa yang dah makan ubat high kolesterol tu, korang kolesterol tu bagus. Dia sebenarnya kolesterol tu bagus. Dia bukannya penyumbang. Dia mungkin yang kalau jantung ni, dia sebenarnya dia berlaku adalah disebabkan keradangan. Radang apa ya? Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda-tanda keradangan. Nanti YM akan kupas baliklah benda tu. Mungkin korang boleh take note. Okay. Keradangan, tanda-tanda keradangan untuk kata tanda-tanda sakit jantung. Keradangan. Kalau korang perasan, ada kan orang yang macam leher dia hitam. Leher dia macam, kita kata dia bukan daki tau. Leher tu dia bukan daki. Dia sebenarnya, that's why kita kata, kenapa lah berdaki? Kita rasa orang yang berbadan besar lah sebenarnya. Bila orang berbadan besar ni kan kita perasan leher dia macam ada hitam-hitam kan. Sebenarnya itu bukan dia tak bersih, bukan. Itu adalah tanda-tanda keradangan, tanda-tanda radang radang untuk berlakunya serangan jantung. Itu petanda. That's why bila YM ada kawan dia agak besar badan dia. Dia agak besar badan dia dan dia tak sihat. Yes, dia YM tengok leher dia ada hitam kan. Kita rasa macam nampak macam kita geli sebab kita rasa mungkin dia ni tak jaga kebersihan. Kita rasa dia macam dia tak sental badan dia, tak sental bersih-bersih kan. Sebenarnya itu adalah radang bagi tanda-tanda yang ada masalah jantung. So bila dia menguruskan berat badan, dia cuba menguruskan berat badan, YM tengok kenapa leher dia hitam tu tak ada. Kalau bukan tak ada lah, dia faded, dia macam ada blur. So nampak progress tu ada. So dia kontrol makan dia. Dengan cara dia kontrol makan. Dan cara kontrol makan tu kena carilah guru, carilah info ataupun carilah sumber-sumber yang boleh korang percaya tu. Macam mana nak dapatkan cara pemakanan yang betul, cara kesihatan yang betul. Tapi disebabkan kita ni di bawah kerajaan lah, maksudnya kenapa doktor masih bagi kita ubat, sedangkan doktor bagi ubat untuk kita sihat, tapi endingnya disebabkan ubat tu juga boleh menyebabkan kerosakan dalaman organ kita sebenarnya. Okey, yang berkaitan dengan suplemen kan, suplemen dia tak salah. Orang kata takut makan suplemen boleh mengundang kesan-kesan organ lain. Sebenarnya suplemen tu tak salah. Ya Allah, apa benda lah YM ni. Suplemen tu tak salah. Suplemen tu hanya ibarat macam kita support je. Ini janganlah orang-orang yang jual-jual suplemen janganlah marah YM. Ini YM bercakap melalui fakta daripada doktor-doktor yang terpengaruh tau. Berpengaruh. Daripada doktor-doktor yang berpengaruh, bukan YM sembang-sembang kosong. Okey. Masya-Allah. Okey. Apa dah tadi? Allah, tengok. YM ada masalah dari segi bila kita tengah bercakap-cakap tiba-tiba ada benda yang ada interrupt, mula lepas tu dia terus blank. Okey. Siapa yang boleh share apa benda, apa boleh komen apa yang YM cakap tadi ya? Allahu Akbar. Subhanallah.
Tolong Allah masak Sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Pasal apa tadi? Tolong guys. Tolong apa benda yang YM tadi tengah nak cakap. Masak Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Itulah dia dah makin menurun dah. Orang dah left dah. Okay. Itulah sebenarnya daripada jantung lah tadi kan. Tanda-tanda keradangan tu lah. So nak cakap kenapa mesti kita nak makan ubat? Yes, kolesterol. Cuma nak cakap point dia gini lah. Sebenarnya tolonglah tinggalkan ubat. Stop ubat. Please. Stop ubat. Jangan makan ubat. Yes, anak tanya. Habis tu macam mana nak baik? Apa ni doktor? Dulu kata beri makan ubat. Makan ubat. Lala bila datang balik. Oh, organ you dah teruk. Oh, you punya buah pinggang dah teruk. Bacaan dah teruk. Dah tahap kritikal apa semua. So, macam mana tu? Apa motif you bagi ubat? You nak control. Ya, tak apa. Nak masak-masak. Nanti korang nak tengok balik live ni. Kalau korang sudi tengok live ni balik, live lah. Tapi yang penting, page tu like page YMG. Yes, tak apa, insyaAllah ya Yu Azwan. InsyaAllah akan ni. Okay, tu siapa nak tengok, siapa nak follow boy Yu Azwan, dia memang salah seorang contoh yang menjaga kesihatan, dia berexercise semua. So you all boleh follow Yu Azwan Yusof ni punya ni. Boleh follow. YM dah follow dah. Okay, so korang klik YM punya page ni, YMG yang mega group. Tu YM tak masak ni. Ramai orang assistant kat dapur tu. Biasalah YM kat kampung kan, ada orang tukang masak ramai. Ada bisa bira-bira pun ramai. Okay, so setakat ni rasanya itu ya. Kalau you all ada soalan-soalan, mungkin nak tanya dengan YM, boleh tanya YM. Okay, sebab setakat ni YM memang lagi masih mencari-cari ilmu. Tapi sekarang ni YM berilmu dengan orang yang dah tepat. Alhamdulillah. Setakat ni selalunya YM bila bertanya orang ni, berrefer kat sini-sini, faktanya berbeza-beza. So sekarang ni YM dah berjumpa dengan satu doktor, Dr. Nordin Darus. Bila dah berjumpa dengan dia, bila YM dah berjumpa bila dah face to face dengan dia melalui Zoom meeting dengan Dr. Nordin Darus, dan dia punya taklimat dia tu kita dah dengar. So which is you guys dah follow dengan Sifu, bukan Sifu lah, dah tahu daripada doktor tu. So kita cari lagi doktor yang berkaitan dengan memang sama je fakta. So proceed, kita akan follow dengan satu fakta. Jangan kata confuse nak follow mana, nak follow ni kan, apa semua. Kita rasa macam ada orang kata makan ubat. Bila dah makan ubat, kenapa tak boleh kontrol pula? Bila dah makan ubat, kenapa pula kenapa boleh dapat sakit lagi kan? Sebenarnya jangan makan ubat, tapi dalam masa yang sama tak makan ubat tapi jaga pemakanan. Alright, so you guys, YM pun dah mula ni, dah berapa lama dah YM bersiaran ni. So kalau you orang rasa benda ni manfaat, jom like page YM. So nanti YM akan share lagi. Tolong like page YMG, like. So nanti bila you all follow, whatever info you akan dapat notification. So insyaAllah YM akan bagi lagi live yang bermanfaat untuk you all. So, okay, YM akan bantu lagi korang untuk mendapatkan info. InsyaAllah YM akan cuba bantu korang. YM sambil YM menyampaikan, sambil tu juga YM membantu untuk menyelamatkan ahli keluarga YM juga. Sama-samalah kita menyebarkan manfaat, menyebarkan benda-benda yang baik. So insyaAllah YM doakan korang di luar sana semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, kaya, berjaya dunia dan akhirat. Ya Allah. Okay, so stay healthy, stay safety, stay wealthy. Alright. Okay, jangan lupa follow, klik YMG group. Okay, bye. Assalamualaikum.